Seperti ramai yang sedia maklum, sekarang ini pembayaran untuk STR 2023 pembayaran fasa keempat bolehlah diperkatakan sudah hampir selesai. Mungkin ada segelintir pihak yang masih lagi belum menerima, terutama sekali bagi mereka yang gagal dikreditkan ataupun mengambil secara tunai, yang masih lagi belum mengambil tunai mereka. Jadi sekarang ini kita dah nak masuk pun ke STR 2024 yang mana pembayaran fasa pertama bakal berlaku pada bulan Februari 2024 nanti. Okey, sangat penting untuk admin jelaskan di sini berkaitan dengan satu perkara yang menjadi spekulasi baru-baru ini, iaitu berkaitan dengan anak tanggungan yang membolehkan kategori-kategori itu berubah. Sebagai contoh untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah, bagaimana untuk membezakan bagi mereka yang mempunyai 1 ke 2 orang anak, yang tiada anak, 3 ke 4 orang anak, 5 orang anak dan lebih, dan begitu juga dengan kategori isi rumah RM2,501 ke RM5,000. Melihat ramai lagi yang masih keliru, yang mengatakan mereka sepatutnya mempunyai 3 anak, mempunyai 2 anak dan sebagainya, tapi sebenarnya anak-anak itu sebenarnya tidak dikategorikan sebagai tanggungan. Jadi apakah syarat-syaratnya untuk membolehkan seseorang anak itu dikategorikan sebagai tanggungan anda, untuk membolehkan anda berada dalam satu kategori tersebut? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruwan Devi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng. Thank you guys. Jadi seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, sekarang ini pembayaran untuk STR 2023, pembayaran fasa keempat telah pun hampir dituntaskan. Dan mungkin ada segelintir pihak yang masih lagi belum menerima akibat daripada faktor-faktor tertentu. Yang ini admin nasihatkan untuk menyemak terus dalam My STR atau menghubungi talian bantuan kewangan 1800 88 2747 atau berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri untuk membuat semakan lanjut berkaitan dengan status pembayaran anda untuk fasa keempat STR 2023 ini. Jadi sekarang ini kita nak fokus kepada STR 2024 yang mana permohonan serta kemas kini sekarang ini telah pun dibuka seawal 1 hari bulan November lagi. Anda hanya perlu pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my untuk sama ada permohonan baru mahupun untuk mengemas kini. Harus diingatkan tak semua orang harus menghantar permohonan baru. Bagi mereka yang tidak mempunyai data sahaja yang harus menghantar permohonan baru. Kebiasaannya bagi mereka yang telah menerima STR 2023, data mereka ini akan dibawa ke STR 2024 untuk disemak silang. Yang ini, anda hanya perlu semak saja data anda sama ada perlu dikemas kini ataupun tidak. Harus diingatkan, kemas kini sebenarnya tak wajib bagi mereka yang tidak mempunyai perubahan data. Tetapi harus diingatkan juga kalau dah 3 tahun tak mengemas kini, sudah jatuh wajib untuk anda mengemas kini data anda walaupun tiada perubahan yang perlu dilakukan. Okey, jadi seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, dalam video pada kali ini admin nak memberi pencerahan berkaitan dengan tanggungan anak yang melayakkan anda untuk berada dalam satu kategori isi rumah itu. Kerana sekarang ini admin perasan ramai yang masih lagi keliru dan mengatakan mereka sepatutnya ada 3 orang anak, ada 4 orang anak dan sebagainya, tetapi kategori yang diluluskan untuk mereka menunjukkan mereka sebenarnya hanya ada 1 orang anak ataupun kosong anak, kadang-kadang ada antara mereka ini. Jadi apakah kategori-kategori sebenarnya, syarat-syarat sebenarnya yang membolehkan seseorang anak itu dikategorikan sebagai tanggungan anda untuk membolehkan anda berada dalam satu kategori tersebut? Okey, yang pertama adalah anak itu haruslah anak kandung, tak kiralah anak sah taraf ataupun tidak sah taraf. Dan yang kedua adalah anak angkat yang didaftarkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya, anak itu perlu ada MyKad ataupun MyKit. Dan yang ketiga ini sangat-sangat penting. Anak itu haruslah tidak mempunyai pendapatan dan haruslah berumur 18 tahun dan ke bawah. Ingat tu, tiada pendapatan dan berumur 18 tahun dan ke bawah. Bagi yang berumur 19 tahun dan ke atas hanya boleh dikategorikan sebagai tanggungan anda jika anak anda itu berada ataupun belajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi, tak kiralah IPTA ataupun IPTS. Ingat tu, sepenuh masa. Jadi kalau diikutkan di situ, antara syarat yang paling utama adalah anak itu haruslah berumur 18 tahun dan ke bawah,
tidak mempunyai pendapatan. Yang ini barulah boleh dikategorikan sebagai tanggungan anda ataupun anak yang 19 tahun dan ke atas yang belajar sepenuh masa di IPTA ataupun IPTS. Jadi ini sebenarnya yang telah pun digunakan pakai oleh lembaga hasil dalam negeri bagi menentukan sama ada seseorang anak yang berada di bawah anda itu adalah tanggungan anda ataupun tidak dianggap tanggungan untuk membolehkan anda berada dalam satu kategori untuk STR 2023 serta STR 2024 juga nanti. Jadi guys, Amy rasa sekarang ini telah pun jelas berkaitan dengan syarat-syarat untuk seseorang anak itu menjadi tanggungan anda agar menjadi panduan anda di kemudian hari supaya anda tidak merasakan sebenarnya anda berada dalam kategori ini, tetapi apabila semakan dilakukan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri, sebenarnya anda berada dalam kategori yang berlainan. Okay guys, itulah tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang komen, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.